Banjir di Sabah jejaskan 1,826 penduduk daripada 698 keluarga. MAFI sasar pengurangan import makanan kenakan 30% menjelang 2030. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atikah Naim. Berita wilayah Rabu 11 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa lintas langsung dari Sarawak dan Sabah. Turut mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Jumlah penduduk terjejas banjir di Tenom dan Beaufort Sabah terus merekodkan peningkatan. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Teruskan Redwin. Di Sabah, setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk yang telah dipindahkan akibat banjir di daerah Beaufort dan Tenom adalah seramai 1,826 individu daripada 698 keluarga. Berdasarkan laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, sebanyak 15 pusat pembinaan sementara PPS telah diaktifkan di Tenom, manakala 5 PPS lagi berstatus bersiap sedia. Hanya sebuah PPS dibuka di daerah Beaufort, iaitu Dewan Selagon, melibatkan 218 penduduk dengan 60 keluarga yang dipindahkan. Setakat ini, proses pemindahan dan penyaluran bantuan kepada penduduk terkesan masih giat dijalankan oleh agensi penyelamat. Kawasan terjejas banjir di Tenom kekal 22 kampung, manakala di Beaufort mencatatkan 55 kampung terjejas keseluruhan. Sementara itu, jumlah sekolah ditutup berikutan keadaan banjir di daerah Beaufort dan Tenom meningkat kepada 24 berbanding 11 sekolah semalam. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Misrin Radin berkata, 17 di daerah Beaufort dan 7 di Tenom kini ditutup, iaitu Sekolah Kebangsaan SK Gumisi, SK Ladang Sapong, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yuksin, SJKC Pada, SK Inubai dan SK Sumambu. Manakala Sekolah Kebangsaan SK Mandalom Tenom diaktifkan sebagai Pusat Pembinaan Sementara PPS. Penutupan sekolah berkenaan melibatkan 474 guru dan 4,526 pelajar daripada dua daerah tersebut. Tindakan segera akan diambil bagi mengatasi jalan terputus di kilometer 36 Jalan Kemabung, Kuala Tomani akibat hujan lebat dan banjir kilat yang berlaku di daerah kecil Kemabung awal pagi Selasa lalu. Maklumat lanjut terus bersama dengan Dulis Simon di lokasi. Dulis. Terima kasih Redwin di RTM Kota Kinabalu. Susulan kejadian banjir di daerah Tenom bukan saja menjejaskan harta benda dan rumah penduduk tetapi juga memusnahkan perhubungan penduduk kampung khususnya di daerah kecil Kemabung, di mana pada Selasa lalu jalan Kemabung Kuala Tomani di kilometer 36 telah terputus kesan hujan lebat baru-baru ini. Dan bersama saya pada ketika ini iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kemabung yang berhormat Datuk Robin Balang. Mungkin Datuk, apakah tindakan awal yang akan diambil pihak Datuk selaku wakil rakyat bagi kawasan Dun Kemabung ini? Kemarin kami telah mengadakan perbincangan dengan yang berhormat Datuk Seri Panglima SKN, Datuk Xavier Sapar Untung, tentang jalan raya yang putus di Kuala Tomani, di antara Kuala Tomani, Kemabung dan Tenom, bahawa kontraktor konsesi telah diarah oleh pihak JKR untuk membaik semula jalan raya tersebut. Namun demikian, untuk laluan sementara
satu laluan melalui Kampung Merais. Yang keduanya sekarang konsesi sedang membina untuk laluan sementara sebelum memasang kalbot untuk pemenan. Jadi itu yang dibuat oleh kontraktor. Ada juga jalan-jalan yang lain yang rusak, jalan-jalan masuk kampung. Bagaimana pula penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kumabung, memandangkan hampir 1,364 ketua isi rumah terjejas oleh kesan banjir ketika ini? Sejak berlaku banjir daripada pagi kemarin, bantuan-bantuan yang on the spot dihantar, yaitu air mineral, makanan yang segera instan telah dihantar ke pusat-pusat perpindahan, yaitu PPS. Selain daripada itu juga mereka-mereka yang juga tidak berpindah itu, tidak sempat berpindah, juga dihantar bantuan. Kami baru siap mengadakan mesyuarat jawatankuasa bencana daerah T6 mengenai pasti mereka-mereka yang belum mendapat bantuan makanan. Saya berharap mereka-mereka yang berdekatan dengan tebing sungai yang mudah dilanda banjir, saya harap mereka bersedia untuk berpindah. Sekiranya terdapat mereka-mereka yang terperangkap, yang sukar dipindah melalui bot, saya sarankanlah supaya melaporkan kepada urus setia pejabat daerah dan minta pertolongan daripada menggunakan bantuan helikopter. Terima kasih Datuk di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, kepada anda, khususnya penduduk di seluruh Tenom, sekiranya anda diminta untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat, segeralah berpindah demi keselamatan bersama. Kita kembali bersama rakan tugas Redwin di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih. Terima kasih Dulis untuk laporannya. Seramai 218 penduduk dari kampung Bakalo Beaufort kini ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Selangor Beaufort. Sementara itu, berdasarkan situasi semasa, PPS Dewan Dun Banir juga di Beaufort bersedia untuk diaktifkan. Info lanjut kita bersama dengan Abdul Kahar Omar. Teruskan. Terima kasih Redwin di studio, dan saya sekarang ini berada di Pusat Penempatan Sementara Dewan Selangor dalam daerah Beaufort yang telah menempatkan 60 buah keluarga daripada penduduk yang terjejas banjir di daerah Beaufort. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini berhubung dengan keadaan banjir di daerah Beaufort, kita bersama dengan Tuan Pegawai Daerah Beaufort, Encik Muhammad Nazri. Situasi terkini Tuan, banjir di Beaufort. Terima kasih Saudara Ako. Status terkini banjir di daerah Beaufort, kita telah membuka secara rasmi satu pusat pemindahan sementara, iaitu di PPS Lagun, yang telah memindahkan seramai 218 mangsa banjir melibatkan 60 buah keluarga, iaitu di Kampung Bakalau Beaufort. Dan dijangka dalam masa terdekat juga kita akan buka satu lagi PPS, iaitu di Dewan DSP Dun Banir, untuk memindahkan mangsa banjir di Kampung Kubu Pintas dan juga Kampung Suasa. Cuma di PPS Dun Banir ni kita belum dapat pastikan lagi berapa jumlah mangsa yang akan dipindahkan buat masa ni. Daripada pemantauan yang dibuat untuk paras air sungai, memperlihatkan tren penurunan buat masa ni. Jadi kita harapkan tren penurunan ini akan berterusan. Dan cuaca pun di daerah Beaufort sekarang ni cerah, dan kita harapkan cuaca ini berterusanlah sehingga ke hari esok. Kita sedang memantau perkembangan banjir di setiap kampung yang biasanya terjejas teruk dengan banjir inilah. Tapi buat masa ni alhamdulillah masih dalam keadaan terkawal. So bantuan pun kita sedang selaraskan terutama dengan pihak UPPM daerah Beaufort dan juga Jabatan Kebajikan. Selepas ni kita akan selaraskan bantuan kepada semua mangsa yang terlibatlah. Sejak semalam lagi kita memang telah aktifkan bilik gerakan PKOB daerah untuk bersedia sekiranya ada lagi pemindahan yang kita kena buat secara segera, melibatkan kampung-kampung yang terjejas dengan banjir inilah. Jadi Tuan, nasihat kepada penduduk yang terjejas dengan banjir ni? Okey, nasihat saya kepada semua penduduk yang terlibat dengan bencana banjir ni, terutama yang berada di tempat-tempat kawasan rendah, apabila diarahkan berpindah, kami harapkan penduduk yang terlibat ni akan mengikut arahan daripada pihak berkuasa agar berpindah. Ya. Terima kasih Tuan.
Itu dia Pegawai Daerah Beaufort Tuan Muhammad Nazir Azun yang juga pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang telah memberi penjelasan berhubung dengan situasi terkini banjir di daerah Beaufort. So penduduk di Beaufort sila maklum dan sentiasa alert tentang keadaan paras sungai padas dan sentiasalah maklum tentang info terkini berhubung dengan banjir di daerah Beaufort. Untuk itu kita kembali semula ke studio, silakan. Baik, terima kasih Abdul Kahar untuk laporan itu tadi. Dan paparan itu juga mengakhiri berita wilayah edisi hari ini dari Negeri di Bawah Bayu. Teruskan kesian anda bersama dengan RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan berita menerusi berita wilayah. Kembali bersama dengan Atika Naim untuk berita seterusnya. Atika. Baik, Radio In, terima kasih untuk perkembangan banjir di Sabah. Seterusnya, 42 keluarga dari 2 buah kampung di Janda Baik Bentong Pahang terpaksa berpindah berikutan penempatan mereka dilanda banjir kilat. Kesemua mereka yang terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS berdekatan. Bagi mengetahui perkembangan terkini di sana, terus saja bersama Hazwan Azman di lokasi. Hazwan? Silakan. Terima kasih Atika. Keadaan hujan lebat yang berlaku malam tadi mengakibatkan beberapa kampung di Janda Baik ini mengalami banjir kilat. Susulan itu 42 keluarga terlibat termasuk 12 keluarga di Kampung Sumsum dipindahkan agensi penyelamat manakala 30 keluarga di Kampung Cemperoh berpindah sendiri. Kampung Pulau Santap dan Kampung Cemperoh paling teruk terjejas dalam kejadian kira-kira 5.30 pagi tadi. Dan bagi memperincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Pegawai Daerah Bentong iaitu Encik Kuzaidi Harun. Okay, Encik, mungkin boleh kongsikan mengenai keadaan semasa keadaan banjir kilat ini dan berapa ramai penduduk yang terjejas ketika ini? Okey, pada masa ini air banjir telah pun surut dan kejadian banjir ini berlaku disebabkan oleh hujan lebat di antara pukul 4 pagi hingga 6 pagi tadi dan melibatkan sebanyak 140 buah rumah yang dinaiki air dan juga 450 mangsa yang terlibat. Ini adalah anggarannya. Dan kampung yang terlibat adalah Kampung Janda Baik, Kampung Sumsum, Kampung Ceringin dan juga Kampung Cemperoh. Dan buat tiada pusat pemindahan sementara yang dibuka yang masih buat masa ini dan masih lagi tindakan telah diambil oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat lah. Okey, seperti APM, JKM dan juga Bomber dan JKR. Okey, Cik, keadaan hujan lebat ini turut mengakibatkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Mungkin tuan boleh ceritakan antara situasi semasa keadaan jalan tersebut. Pada mulanya memang pada pagi tadi memang jalan daripada Bukit Tinggi ke daripada Janda Baik ke Genting Sepah terputus hubungan sekejap lah. Tapi pihak JK telah membersihkan jalan-jalan tersebut dan boleh dilalui semua kenderaan sekarang. Okey tuan, mungkin sebagai langkah untuk berjaga-jaga, apa perancangan daripada pihak tuan bagi memantau dan orang kata langkah berjaga-jaga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni? Okey, dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni pihak kami mendapatkan bantuan daripada JPKK lah dan juga penghulu setempat lah untuk memberikan amaran awal mengenai situasi semasa kepada penduduk sekiranya berlaku hujan yang berterusan selama 2-3 jam. Memang kita akan memberikan respon segera lah kepada situasi tersebut. Okey tuan, mungkin ada sebarang orang kata bantuan tambahan, mungkin bantuan awal lah kepada mereka yang terjejas ni. Bantuan awal telah diberikan disediakan oleh pihak JKM lah untuk dari segi penyediaan kit makanan dan juga barang-barang keperluan lah seperti tilam, bantal dan sebagainya lah. Toto pun ada. Okey. Itu buat sementara waktu ni lah. Kit bantuan daripada APM. Lagi satu untuk membantu penduduk kampung ni juga Majlis Tindakan Sosial Pahang akan mengadakan gotong royong lah untuk membersihkan rumah-rumah penduduk yang terlibat. Akan bermula pagi esok kalau tak silap saya dah. Okey, baik tuan, di atas perkongsian tersebut. Baik, itu saja keadaan semasa, perkembangan semasa keadaan banjir kilat yang berlaku di Janda Baik Bentong ini. Kita kembali bersama Atika. Terima kasih Azwan untuk perkembangan banjir kilat di Bentong Pahang.
Dalam pada itu, susulan beberapa kawasan di Janda Baik dilanda banjir kilat dan tanah runtuh. Pengendali Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak KL Karak dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1, Anif Berhad mengesahkan laluan utama di kilometer 68 arah Kuala Lumpur, Lebuh Raya KL Karak selamat untuk digunakan. Pengurus Besar Kanan Anif Berhad, Razimah Muhammad Razi dalam satu kenyataan berkata, laluan berkenaan disahkan selamat meskipun beberapa kawasan berhampiran dinaiki air. Beliau berkata, sungguh pun hujan mula reda, pihak Anif Berhad terus membuat pemantauan paras air Sungai Bentong sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan. Anif Berhad juga menasihati pengguna Lebuh Raya KL Karak memandu dengan berhati-hati dan merancang perjalanan sekiranya keadaan hujan masih berterusan. Untuk maklumat lebih lanjut, tepat dan terkini, sila rujuk laman sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia Anif Berhad atau hubungi talian hotline tertera. Dan ini pula mengenai ban pecah di Telaga Batu Jitra Kedah. Loji rawatan air LRA Pokok Sena yang terjejas beroperasi sepenuhnya kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor berkata ia setelah siapnya pembinaan ban kecemasan atau belak di Sungai Santap ke Sungai Pelubang kira-kira pukul 12.20 tengah malam tadi. Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata pembinaan ban terbabit membolehkan kemasukan dan peningkatan air ke terusan tengah pada paras yang membolehkan LRA Pokok Sena beroperasi. Susulan itu, bekalan air terawat melibatkan 38,500 akaun pengguna di sekitar Pokok Sena dan sebahagian pendang dijangka pulih secara berperingkat. Dari terusan bandar telah dilepaskan berikutan belat yang telah dibina itu telah siap pada 12.20. 5 minit kemudian air yang ditakung di Baras Pelubang itu dilepaskan. 6 jam kemudian air itu telah sampai ke LRA Pokok Senang. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Wisma Darul Aman. Selain itu, katanya LRA Bukit Pinang dan LRA Jenun Baru turut beroperasi 100%. Hanya LRA Jenun Lama operasi 70% berikutan masalah elektrikal, dalaman dan tekanan air rendah. Dalam pada itu, Kedah memohon Kementerian Pertanian dan Industri Makanan membaiki segera runtuhan berkenaan kerana dikhawatiri menjejaskan 13,350 hektar sawah padi. Kelewatan proses baik pulih boleh menyebabkan kerja-kerja penanaman padi dan jumlah pengeluaran pada musim ini terjejas. Saya dimaklumkan oleh Mada kemarin kos dia mungkin 1.5 hingga 1.8. Itu anggaran awal. Tapi kalau kita nak buat ban tu yang lebih kukuh, kerana di situ ada tempat overflow. Kalau terusan tengah tu melimpah, di situlah tempat dia keluar. Di situlah runtuhnya. Mungkin perlu kepada struktur yang lebih kukuh, lebih kemas, kos dia lebih tinggi dan perlu disegerakan oleh agensi-agensi lah, MAFI dan juga patut Majlis Keselamatan Negara patut melihatlah isu ini kerana kita akan melibatkan food security, keselamatan makanan. Dan untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk pengetahuan semua, monsun barat daya dijangka bermula menjelang 14 Mei nanti. Kawasan-kawasan pantai barat Semenanjung dan barat Sabah berpotensi menerima hujan beserta ribut petir pada waktu awal pagi. Namun demikian, kebanyakan kawasan akan mengalami kurangnya taburan hujan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya minum air secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga negeri Kelantan.
Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di sekitar bahagian Kudat, pantai barat Sandakan dan juga pedalaman di negeri Sabah serta bahagian Limbang, Bintulu serta bahagian barat negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan buat masa ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora yang dijangka akan bermula pada hari esok sehingga 16 Mei nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan termasuklah aktiviti perkhidmatan feri adalah amat berbahaya. Oleh itu bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan untuk tidak turun ke laut buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Perniagaan anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Sebanyak 4 juta tan metrik atau 6.2 bilion ringgit diperlukan setiap tahun bagi mengimport jagung bijian kepada industri ternakan negara. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sedang berusaha mengurangkan kebergantungan dengan mengeluarkan sendiri jagung bijian menjelang 2030. Justru Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata, bagi merealisasikan hasrat tersebut, perbincangan dijalankan dengan beberapa pihak bagi mendapatkan tanah yang mencukupi bagi tujuan penanaman jagung bijian. Dan kita sedang berbincang dengan pemain-pemain industri sawit, sekiranya mereka dapat memperuntukkan 10% daripada tanah yang mereka ada, maka kita sudah boleh menghasilkan sekitar 600,000 hektar kawasan penanaman jagung bijian yang mampu menghasilkan sekitar 3 juta tan. Jadi ini bermakna bukan setakat 30%. Kalau semua masuk, semua bersetuju untuk bersama kita boleh mencapai sekitar 70% daripada keperluan negara. Tambah beliau, jagung berkenaan selain hanya memerlukan masa yang pendek iaitu 100 hari untuk dituai, harga pasarannya juga amat tinggi iaitu mencapai RM1,800 bagi setiap 1 tan metrik. Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan program penuaian jagung bijian di Chuping. Pada masa sama, beliau turut melihat proses tuaian jagung selain mendengar taklimat daripada Jabatan Pertanian Perlis berkaitan penanaman jagung berkenaan. Dan ini pula berita gembira dari Sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam. Selepas kem terjun merangkul 6 pingat emas buat Malaysia sehingga semalam, hari ini silap pula menghadiahkan emas ke-7 buat kontingen negara.
Pesilat negara Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan juga meraih emas dalam acara seni ganda putra dengan menewaskan pasangan adik-beradik dari Singapura Muhammad Hazim Muhammad Zaki dan Muhammad Haziq Muhammad Zaki. Beraksi di pusat sukan tersebut, mereka mempamerkan persembahan mantap untuk memikat juri yang memberikan 9.950 mata mengatasi Singapura yang mendapat 9.905 mata. Lebih manis, kedua-dua pesilat itu mempertahankan pingat emas tersebut selepas memenanginya di Sukan SEA Filipina pada 2019. Battle macam ni baru first time saya rasa kan. So rasa dia macam puas hati lah sebab main banyak kali. So kita boleh perform, mungkin pertama kali tu tak baik, kita akan perform yang kedua tu lebih baik dan yang final akan lebih baik. So saya puas hati lah pada hari ini. Ikutkan ini pairing yang ke-3 rasanya. Sebelum ni World, selepas tu Philippines, SEA Games, and then the last one is Vietnam. So alhamdulillah ketiga-tiga kejuaraan kami dapat pegang emas, kan alhamdulillah. So saya rasa berpuas hatilah dengan pencapaian kali ini. Gangsa diraih wakil Thailand dan Vietnam yang tumpas di separuh akhir semalam. Kontingen silat negara sebelum ini meletakkan sasaran untuk membawa pulang 3 pingat emas dari Hanoi. Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Tumpuan hari ini ialah berkaitan subsidi penyambungan bekalan elektrik kepada ketua isi rumah yang tetap diteruskan. Perincian lanjut bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Kerajaan Sarawak tetap meneruskan subsidi penyambungan bekalan elektrik kepada ketua isi rumah KIR sejak ia dilaksanakan pada 2020 yang lepas. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, setakat ini subsidi tersebut masih diteruskan di bawah projek dana pemohon lewat tambahan ALAF. Setakat ini belum ada keputusan untuk menghentikan subsidi tersebut kepada rakyat. Justru setiap KIR boleh terus memohon kepada pihak kementerian melalui pejabat daerah masing-masing untuk mendapatkan subsidi berkenaan. Setakat ini hampir 20,000 permohonan yang telah kita terima sejak 2 tahun yang lepas, yang saya rasa hampir 20 hingga 30% telah pun kita laksanakan. Dedah Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, ketika ini pihaknya menghadapi masalah kekurangan pakar dan kontraktor elektrik yang mendapat pengiktirafan daripada syarikat Utiliti Sarawak Energi Berhad untuk membantu memasang bekalan elektrik di kawasan-kawasan tertentu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program penanaman pokok bersempena World Tree Planting anjuran Dewan Bandari Kuching Utara DBKU di Taman Botani Putrajaya Kuching. ALAF merupakan satu inisiatif kerajaan Sarawak bagi meringankan beban masyarakat luar bandar yang dilaksanakan secara berperingkat untuk membekalkan bekalan elektrik 24 jam ke kawasan luar bandar untuk pemohon yang tertinggal atau lewat apabila infrastruktur pembekalan elektrik telah siap. Pada program itu, sebanyak 50 batang pokok yang ditanam yang terdiri daripada 4 spesies pokok belian, kapur, ara, gaharu di sekitar taman tersebut. Sri Aman Development Agency SADA menyasarkan penyertaan golongan belia dalam sektor pelancongan, pertanian dan keusahawanan untuk sama-sama menggerakkan dan mencapai hala tuju pembangunan di bahagian Sri Aman. Pengurusi SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim menjelaskan untuk beberapa sektor yang dinyatakan tersebut terlebih dahulu akan menekankan pembangunan modal insan dan sumber manusia terutama dalam bidang kemahiran, teknikal dan vocational. Datuk Seri Rohani Abdul Karim turut berkata, terdapat perancangan bagi mewujudkan sebuah pusat kemahiran di Bandar Simanggang dalam mempersiapkan belia dengan kemahiran yang diperlukan. Memang sudah ada perancangan. One of them is TVET. Kita sekarang dah ada TVET. Kita dah menyewa bangunan. Kita dah menyewa bangunan. Apa nama bangunan? Under PPKS. Kita dah sewa bangunan. Then we are working together with PPKS.
iaitu kemahiran, skill training center. So kita dah ada dan I think very soon dia akan membuat pengambilan. Datuk Seri Rohani berkata demikian kepada pemberita pada program Berambih Rayo di Kampung Hilir di Seri Aman. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Lupar turut menekankan adalah penting untuk memenuhi keperluan sosial bagi golongan belia. Justru sukan lasak seperti motocross salah satu aktiviti yang dicadangkan oleh jawatan kuasa di bawah SADA. Mengambil kira potensi bahagian Seri Aman dalam bidang pertanian dan pelancongan, Datuk Seri Rohani berpendapat bahawa golongan belia perlu terlibat secara langsung dalam kedua-dua sektor itu, sama ada sebagai sumber tenaga kerja atau sebagai usahawan muda. Pertanian moden dan komersial melalui kaedah pertanian pintar adalah antara pendekatan yang akan disasarkan oleh SADA kepada para belia. Polis Sarawak berjaya menyelesaikan 4 kes berkaitan jenayah sindiket pemerasan melalui media sosial di bawah Op Bugil yang dilaksanakan secara berterusan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sarawak. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, kejayaan itu membabitkan tangkapan ke atas 6 suspek lelaki tempatan berusia lingkungan 30 hingga 40-an di Kuching dan Serian. Beliau mendedahkan polis turut merampas barang kes iaitu 4 unit telefon bimbit pelbagai jenama yang digunakan untuk melakukan jenayah tersebut. Semakan ke atas semua suspek juga mempunyai rekod lampau berkaitan kes penyalahgunaan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 384 dan 506 Kanun Keseksaan. Jelasnya, Polis Sarawak menerima 35 laporan berkaitan jenayah terbabit yang melibatkan kerugian hampir RM137,000 sejak tahun lepas. Datuk Manca berkata demikian pada sidang media di Kuching hari ini. Mengulas lanjut, beliau memberitahu modus operandi sindiket adalah dengan menghubungi mangsa melalui aplikasi media sosial dan menyamar sebagai wanita seksi yang hendak mencari kenalan. Kebanyakan mangsa adalah dalam kalangan lelaki berumur antara 18 dan 47 tahun yang diperdaya menerusi media sosial seperti Facebook, WeChat, MeChat serta aplikasi WhatsApp. Sindiket akan membuat panggilan video kepada mangsa dan mempamerkan aksi lucah dengan tujuan memperdaya mangsa untuk melakukan adegan lucah. Pada masa yang sama, sindiket akan merakam aksi tersebut tanpa disedari mangsa dan mengugut akan menyebarkan aksi yang dirakam sebelum memaksa mangsa untuk membuat pembayaran sejumlah wang ke akaun bank yang diberikan. Akaun bank yang diberikan adalah merupakan akaun milik pihak ketiga. 2 lelaki tempatan ditahan berhubung kes buli ke atas seorang lelaki geladangan kurang waras di Bandar Baru Samariang, Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah berkata pihaknya menerima laporan berhubung satu video tular di media sosial memaparkan suspek membakar bercun yang dihala kepada mangsa sedang berehat di belakang tangga bangunan. 2 kes rakaman video. Suspek yang sama juga turut menakut-nakutkan mangsa dan cuba memukulnya dan perbuatan suspek telah dirakam oleh rakan sekerjanya sebelum tular menerusi media sosial. Jelas ACP Ashman, kedua-dua suspek ditahan reman hari ini dan ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek adalah negatif. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang mendatangkan kecederaan ke atas mangsa menggunakan objek. Jika sabit kesalahan, dihukum penjara 3 tahun atau denda serta Seksyen 286 Kanun yang sama kerana cuai berkenaan bahan letupan dan boleh dihukum sehingga 6 bulan. ACP Ashman menasihatkan orang awam agar tidak melampaui batas yang boleh mengakibatkan kemudaratan kepada orang awam yang lain. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media mengenai 3 kes jenayah tular di media sosial yang berlaku di daerah Kuching di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching hari ini. Sementara itu, beliau juga menasihatkan orang awam agar terus membantu pihaknya dengan membuat aduan jika mendapati berlaku kes samseng jalanan di daerah Kuching. Jelasnya, kes samseng di jalanan ini perlu dibantras agar tidak memudaratkan masyarakat. Ia susulan 2 kes tular berkelakuan samseng dilaporkan iaitu pertama pada 20 April lalu melibatkan kes mangsa dipukul semasa sedang membantu mengawal lalu lintas kemalangan maut serta kes berasingan pada awal bulan ini. Ia susulan 2 kes tular berkelakuan samseng dilaporkan iaitu pertama pada 20 April lalu melibatkan kes mangsa dipukul semasa sedang membantu mengawal lalu lintas kemalangan maut serta kes berasingan pada awal bulan ini. Rakaman video tular menunjukkan suspek yang memandu secara berbahaya dan bertindak menghalang kenderaan mangsa di Jalan Tun Abang Haji Openg.
Kesemua suspek berjaya ditangkap kurang daripada 24 jam setelah laporan diterima dan kes masih dalam siasatan. Baik, Jabatan Penyiaran RTM Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sarawak, DOA dan Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya, PEDEM akan mengadakan program Manta Aco Lepa Ajau Birami Gawai pada esok. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio, Meryl Chungat memberitahu program pragawai tersebut julung kali diadakan melibatkan agihan 2,000 bungkusan makanan mengandungi kuih tradisional kaum etnik Iban, Bidayuh, Kenyah, Kayan, Lun Bawang dan Bisaya kepada orang awam secara pandu lalu di pekarangan RTM Kuching. Menggunakan konsep drive-thru seperti drive-thru Ramadan yang cukup sinonim dengan RTM lah, dengan pengagihan bubur lambo dan juadah istimewa semasa raya. Tetapi kali ini sempena gawai lebih tertumpu kepada juadah-juadah kuih muih yang kira sinonim dengan perayaan gawai lah. Ada 4 menu yang dikenal pasti, kuih jala ataupun penganan, kuih cap ataupun kuih bunga. Kuih bunga, kuih loyang. Kuih loyang. Ada kelupis dibawa khas dari Limbang. Dan kita ada kuih urum yang cukup sinonim dengan masyarakat Kayan Kenyah lah. Tambahnya, program itu akan dimulakan dengan aktiviti memasak dan pembungkusan kuih oleh RTM, DOA dan PADUM seawal 8.30 pagi sebelum acara agihan dibuka kepada orang awam pada pukul 3 petang yang juga akan melibatkan Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan DBNA, Kesatuan Dayak Sarawak Kebangsaan SDNU, Persatuan Orang Ulu Kebangsaan OUNA, Persatuan Wanita Kayan Kenyah termasuk jemputan-jemputan daripada unit hal ehwal agama-agama lain UNI4. Pengurus stesen radio YFM, Monica Midi pula memberitahu Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Nurindi Utom dijangka hadir untuk menyempurnakan program tersebut. Beliau juga akan mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bagi menghadiri rakaman program Aco Lepa Ajau Birami Gawai di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada malam 13 Mei yang akan menyaksikan persembahan konsert bersepadu 6 etnik Dayak iaitu Iban, Bidayuh, Kayan, Kenyah, Bisaya dan Lun Bawang selain melibatkan kerjasama RTM Limbang dan RTM Miri. Pemain sapi terkenal Jerry Kamit turut membuat persembahan pembukaan khas bersama pemain-pemain alat muzik tradisional dalam kalangan pegawai Seksyen Radio YFM. Rakaman program tersebut akan disiarkan menerusi saluran radio etnik masing-masing pada sambutan Hari Perayaan Gawai nanti selain di platform media sosial seperti Facebook RTM Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Bu Mak untuk perkembangan di Sarawak. Zon aliran bebas di sempadan Wang Kelian diharap dapat kembali beroperasi bagi merancakkan semula ekonomi masyarakat di kawasan berkenaan. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata ia membolehkan rakyat tempatan mendapat faedah menerusi pembukaan semula lokasi yang semakin suram selepas hampir 8 tahun tidak beroperasi. Mengambil kira kemajuan kawasan Wang Peranchan yang menguntungkan penduduk di selatan Thailand, cadangan pembukaan semula zon aliran bebas di Wang Kelian dengan tahap keselamatan dipertingkat telah beberapa kali disuarakan kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Pihak-pihak yang berkenaan mengenai dasar apa itu yang perlu diadakan. Tetapi dasar kena betul. Kalau dasar kita tak betul, kita akan kerugian. Dan saya harapkan apa yang berlaku di Wang Kelian ini akan dapat diperbetulkan dan akhirnya rakyat dan Malaysia yang akan mendapat keuntungan. Kita tak mahu sekarang ini kita lihat faedahnya diperolehi oleh pihak Thailand di Wang Peranchan. Kita sendiri dapat melihat bagaimana Wang Peranchan sekarang ini telah pun mula membangun.
Datuk Seri Azlan berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Kerajaan Negeri di Dewan 2020 Kangar. Majlis dimeriahkan dengan keberangkatan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Masih di Perlis, pasangan yang berkahwin di selatan Thailand, terutamanya di wilayah Songkhla, diingatkan mendaftar segera perkahwinan mereka di Pejabat Konsul Malaysia di negara itu. Ia bagi memudahkan proses pengeluaran sijil perkahwinan oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Ruzai Rais, kegagalan mendaftarkan perkahwinan akan menyebabkan pasangan terbabit berdepan masalah. Katanya kerajaan negeri khususnya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis memberi perhatian isu tersebut bagi mengelakkan timbul konflik terutamanya berkaitan urusan waris, dokumentasi dan persekolahan anak serta pembahagian harta pusaka pasangan terlibat. Kerajaan Negeri Perlis berharaplah pasangan-pasangan yang nak berkahwin, kalau boleh tu kita berkahwinlah di Negeri Perlis ni. Sebab apa? Di Negeri Perlis ni kita memudahkan, kita tidak mahu merumitkan perkahwinan yang seperti ini supaya memudahkan pasangan-pasangan tidak mendatangkan masalah apabila selepas mereka berkahwin. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri sempena Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan di Tasuhlik Resort Berseri. Bermula dengan hanya sekadar mencuba, perniagaan perkayuan berasaskan buluh yang diusahakan seorang saudara baru di Desa Kedah, Sungai Senang Sik Kedah kini membuahkan hasil. Bukan sahaja dieksport ke luar negara, malah perusahaan berkenaan yang terletak di kawasan luar bandar itu turut membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Ikuti laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Pada peringkat permulaan, Khairoto Abdullah 60 tahun mencuba pelbagai jenis perniagaan termasuk menghasilkan produk-produk berasaskan kayu getah. Namun semuanya menemui kegagalan menyebabkan beliau mula mengusahakan produk berasaskan buluh secara serius pada tahun 1999 di rumahnya di Desa Kedah, Sungai Senang. Bekalan buluh diperoleh dari kawasan-kawasan hutan sekitar daerah Sik. Ia kemudiannya dibersihkan dan diproses di bengkel. Antara produk yang dihasilkan termasuk raga kuih pau, bekas tembakau, raga ikan bilis dan raga putu mayung. Kesemua produk berkenaan dihantar ke Kelantan, Perak dan Pulau Pinang. Malah produknya turut dibeli oleh beberapa syarikat besar untuk dieksport ke Filipina, Hong Kong dan Singapura. Tapi lah buluh dia boleh buat banyak. Lah ni saya dah sangkut dengan USTM, lepas itu Universiti Putra. Kita kajian yang moden ya. Dia boleh buat papan, dia boleh buat furniture, dia boleh buat fiber. Jadi kita akan pi ke moden lah. Pasal hari ni lama-lama saya ingat kali ini saya ingat orang tak pakai lah kot kan. Zaman koi moden kan. Kita pi ke moden. Saya sudah cuba semua berjaya. Papan boleh buat, fiber boleh buat. Selain menggaji beberapa pekerja untuk membantunya di bengkel, Khairoto turut mengupah kira-kira 50 penduduk setempat untuk mencari buluh di kawasan hutan berhampiran. Sebahagiannya mengambil upah menganyam buluh yang telah dipotong di rumah masing-masing. Peluang tersebut membolehkan penduduk menjana pendapatan sampingan sehingga mencecah ribuan ringgit sebulan. Dulu petang-petang buat pagi potong. Mula ni dah tak lagi akan buat ni dah. Tak buat apa dah. Lama dah buat. Lama 11 tahun. Sehari berapa boleh buat? Kalau ada buluh ni bolehlah 20 keping sehari. Kalau tak ada buluh kan buat pada mana keping tu lah. Tak kira je. Tak ada kira lah banyak mana dia bagi duit ambil. Tak kira je banyak mana. Tak ada bilang. Sementara itu, Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, daerah Sik mempunyai pelbagai pokok buluh yang cukup banyak tumbuh meliar dalam kawasan hutan. Melihat potensi yang ada, beliau mahu tanah-tanah kosong di daerah ini diusahakan dengan tanaman buluh. Besar dikembangkan lagi dan harapan saya
produk IKS ini akan dapat dikembangkan lagi melalui peranan bersama agensi-agensi kerajaan yang ada, dan akan dapat penglibatan lebih ramai lagi penduduk-penduduk kita di daerah Sik ini, yang saya yakin ia akan memberi kesan baik dari segi ekonomi mereka, dari segi pembangunan di daerah Sik ini sendiri. Sehingga kini terdapat 577 pengusaha yang terbabit secara langsung dalam industri berasaskan buluh di Malaysia, merangkumi industri papan buluh, perabot, pembinaan, tekstil, peladangan, makanan, arang buluh dan kraft tangan. Usaha lebih proaktif perlu dilakukan oleh pelbagai pihak yang berkepentingan bagi memastikan industri buluh ini dapat dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Ia sekaligus dapat menjana pendapatan bukan sahaja kepada penduduk di kawasan luar bandar, malah kepada KDNK negara. Laporan Fakhrul Razi Ismail, Sik Kedah untuk RTM. Labuan perlu kekal berevolusi agar mampu memberi pilihan dan berdaya saing sebagai penyedia perkhidmatan dalam industri minyak dan gas. Ia susulan wilayah berkenaan telah mencatat lembaran baharu dalam pengendalian kargo apabila menjalankan operasi pemindahan kargo minyak mentah secara kapal ke kapal STS. Ke arah itu, Ahli Parlimennya Datuk Rozman Isli berharap kerajaan terus menumpukan pemulihan ekonomi Pulau Labuan bagi menjamin pembangunan sosioekonomi. Memandangkan Labuan sudah menjadi di antara pusat STS yang baru, yang berdaya saing, dan mudah-mudahan banyak lagi sumber-sumber ekonomi negara yang akan dapat dirancangkan di Labuan, dan insya-Allah Labuan akan menjadi di antara penyumbang besar kepada ekonomi negara. Dan kita berharap Kerajaan Persekutuan tidak lupa setiap tahun apabila membentangkan bajet untuk kemajuan negara, infrastruktur negara, jangan lupa kepada Labuan. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan operasi pemindahan minyak mentah pertama Victoria STS, iaitu penyedia perkhidmatan kapal ke kapal di Teluk Victoria Labuan. Operasi melibatkan pemindahan hampir 600,000 tong minyak melibatkan kapal Very Large Crude Carrier VLCC dari Syria, Brunei Darussalam dan Korea Selatan. Dalam pada itu, usaha pemindahan kargo berbahaya secara kapal ke kapal STS dalam had pelabuhan Teluk Victoria dipantau secara ketat dengan mengambil kira aspek impaknya terhadap alam sekitar. Menurut Pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan LPA, Datuk P. Kamalanaden P. Pancanaden, pemantauan ketat sedemikian sememangnya dilaksana setiap kali aktiviti STS dijalankan. Proses itu sama sekali tidak boleh cuai dalam mengendalikan bahan berbahaya yang berisiko terutamanya terhadap ekosistem serta hidupan marin di Pulau Kuraman. Oleh itu, pihak pengendali perlu melaksanakan aspek pengurusan risiko bagi memastikan tiada sebarang kejadian tumpahan minyak ketika dan selepas operasi STS dijalankan. Kami juga ambil maklum bahawa perairan di sana amat rapat dengan reserve kita, kawasan Pulau Rusukan dan sebagainya. Kita memang tegas untuk menjaga baik environment di kawasan itu. Menurut beliau, kerajaan telah meluluskan 6 kawasan himpitan bagi tujuan STS yang mencukupi bagi menampung sehingga 12 kapal untuk aktiviti STS pada masa yang sama. Datuk P. Kamalanaden mengulas lanjut Victoria STS Labuan sedang berhad yang mencatat lembaran baharu dalam pengendalian kargo. Syarikat yang mempunyai kepakaran khusus dalam pengendalian kargo gas cecair dan petroleum luar pesisir telah menerima lesen pertama pada 31 Julai 2021 bagi mengendalikan operasi STS membabitkan produk minyak dan gas cecair dalam had pelaburan Teluk Victoria. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 18 Mei 2022.
Mahkamah Session Besut telah menjatuhkan hukuman terhadap pemilik bot penumpang yang melanggar bot nelayan menjelang perayaan Tahun Baharu Cina pada 31 Januari lepas. Pemilik bot yang tidak diwakili peguam mengaku bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa mahkamah. Menerusi kenyataan, pemilik bot telah disabitkan atas 3 kesalahan iaitu gagal memperbarui lesen bot, membawa penumpang melebihi had dan tidak memiliki polisi insurans yang sah. Bagi kesalahan pertama dan kedua, setiap kesalahan dikenakan hukuman denda sebanyak RM7,000 atau 7 hari penjara sekiranya gagal dibayar. Manakala bagi pertuduhan ketiga, hukuman denda sebanyak RM250,000 atau penjara 2 bulan sekiranya gagal membayar denda. Pemilik bot telah dibawa ke penjara bagi menjalani hukuman tersebut. Sementara itu, bagi pertuduhan terhadap pemandu bot pula, sebutan kes telah berlangsung pada 28 April di Mahkamah Majistret Besut. Nakhoda bot tersebut telah dituduh melakukan 3 kesalahan iaitu mengendalikan bot tanpa perakuan kekompetenan, gagal melayarkan bot dengan kelajuan selamat dan gagal membekalkan jaket keselamatan kepada penumpang. Setiap kesalahan boleh dikenakan hukuman denda maksimum sebanyak RM10,000. Nakhoda bot mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. $5,033 unit rumah mampu milik untuk golongan berpendapatan rendah B40 bakal dibina di Johor bermula tahun ini. Harga yang ditawarkan antara RM40,000 hingga RM150,000 seunit. Menerusi hantaran Facebook, Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri komited untuk menyiapkan pembinaan unit rumah berkenaan sehingga tahun hadapan. Dalam masa sama, kerajaan negeri juga sedang memperhalusi perancangan perumahan untuk golongan berpendapatan sederhana M40. Katanya satu pelan dan dasar yang lebih komprehensif akan dibentangkan kepada rakyat Johor dalam masa yang terdekat bagi memastikan rakyat di negeri dapat memiliki rumah sendiri. Kekurangan bekalan darah sering menjadi isu, apatah lagi selepas berdepan situasi mencabar pandemik COVID-19. Malah keperluan bekalan darah semakin mendesak, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Di Lembah Kelang, Pusat Darah Negara PDN memaklumkan bekalan darah jenis O dan B turut berlaku kemerosotan. Ikuti laporan Najiah Baharudin. Kempen derma darah yang dilaksanakan di belakang saya pada ketika ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Hospital Asunta bagi meningkatkan kesedaran kepada orang ramai untuk tampil menderma darah. Ini merupakan program tahunan yang dilakukan terutamanya kepada orang ramai yang berada di sekitar Petaling Jaya. Ini merupakan kerjasama antara Pusat Darah Negara yang memerlukan bekalan darah O dan B serta minima sebanyak 45 beg darah yang dikumpulkan dalam sehari. Menurut Ketua Pegawai Perubatan Hospital Asunta, Dr. Lutz Davaraj, tujuan kempen derma darah ini untuk membantu PDN menambah bekalan darah. Penderbaan darah itu adalah satu aktiviti yang sangat-sangat bagus yang digalakkan kepada semua orang dan ini adalah satu cara untuk to reach out kepada pesakit-pesakit di luar di sana yang tetap menghendaki darah lah untuk penyakit mereka itulah. Ada banyak penyakit yang kami mesti membagi darah lah sebagai treatment lah. Saya nampak dia dekat Facebook. So saya pun ada follow up dekat PDN lah. Saya ada pernah call dia orang mana ada tempat derma darah. Untuk bantu orang lain. Actually, I tengok kat berita, dengar radio pun memang ada derma darah untuk tak cukup darah PDN. So I come to help lah.
Sebagai program berterusan, pihak Hospital Asunta akan menganjurkan satu lagi kempen demam berdarah pada akhir tahun ini. Orang ramai juga boleh mendapatkan sebarang maklumat mengenai kempen demam berdarah menerusi laman sesawang, jadual kempen demam berdarah dan Facebook PDN. Najih Habarudin, Berita RTM. Perkembangan Liga Super Malaysia. Kedah Darul Aman KDFC naik ke tangga ketiga Liga selepas terikat 3-3 menentang Petaling Jaya City FC pada pertemuan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi. Pada aksi tersebut, KDAFC berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-18 menerusi pemain import Ronald Ngah Wanja. Dia berjaya memanfaatkan situasi kelam kabut di pintu gol PJ City FC untuk membuka jaringan buat pelawat. Penyerang kebangsaan Darren Lock kemudian membawa PJ City kembali dalam perlawanan apabila meledak gol penyamaan pada minit ke-28. Kedudukan 1-1 hanya bertahan 3 minit apabila Ngah Wanja sekali lagi berjaya menembusi kawan lawan berpunca dari sepakan percuma. Bersama babak kedua, skuad Kenari terus memberi tekanan kepada PJ City dan Ngah Wanja berjaya meledak hat-trick menerusi gerakan solo yang berjaya menewaskan 4 pertahanan dan penjaga gol Kamalullah Al-Hafiz pada minit ke-64. Enggan berputus asa, anak buah P. Iman Jam terus menggandakan usaha untuk bangkit. Hasilnya, mereka mendapatkan 2 gol menerusi tandukan Mahali Jasuli pada minit ke-76 sebelum Khairil Muhaimin Zamri melengkapkan kebangkitan tuan rumah dengan gol ketiga pada minit ke-83. Walaupun populariti Capal telah menjangkau zaman, ia masih mendapat sambutan dalam kalangan penggemarnya. Sepatut tradisi itu terus menjadi pilihan, apatah lagi ia padanan paling serasi digaikan dengan busana baju Melayu. Di Kepala Batas Pulau Pinang, usaha memertabatkan seni selipar kulit buatan tangan itu masih diteruskan. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Zatul Ikemah Muhammad Nur. Pengusaha capal Badril Syahidan Hashim yang bergelut dengan survival perniagaan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 kini mampu menghela nafas lega. Tempahan capal yang meningkat 200% terutama sepanjang Aidilfitri ini ibarat tonik memulih kembali perniagaannya. Ia juga bukti jelas warisan kebanggaan masyarakat Melayu masih kekal diminati merentasi cita-rasa berfashion seiring perubahan zaman. Berbekalkan pengalaman lebih 20 tahun, capal buatannya mula merentas Laut Cina Selatan untuk memenuhi permintaan pasaran luar negara. Untuk orang muda kita ni supaya kita orang yang nak kata lama sangat tu pun tak pertengahan ni bagi orang kata pendedahan pengenalan kepada generasi muda ni tentang capal dan penggunaan dia. Yang tu penting keselesaan. Orang muda-muda ni banyak dia mau benda selesa, dan kedua dia suka benda yang agak lain pada orang lain. Dari benda kelainan tu saya nak kena buat production warna yang pelik-pelik . Kalau dulu warna hitam, warna blue black tu, hitam biru hitam tu dengan warna putih, tiga warna. Lah ni dah kena masuk color maroon, color hijau pun kena bubuh juga. Badril juga yakin pemakaian capal terus relevan digayakan pada masa kini. Katanya jika sebelum ini kebanyakan pembeli dalam kalangan golongan berusia, kini capal buatannya juga diminati generasi muda. Sebab capal kan tradisi Melayu, jadi semakin lama anak muda semakin meninggalkan capal ni, jadi semakin lama orang tak kenal apa tu capal, apa tu tradisi Melayu. Jadi orang terlampau mengikut tradisi luar. Jadi bila kita menghargai tradisi Melayu kita, apabila kita pakai capal ni, rasa kita tak melupakan tradisi-tradisi orang-orang yang dulu. Jadi kita masih boleh kekalkan tradisi orang-orang yang dulu. Jadi kita kena dedahkan benda ni pada orang muda supaya kita kembali balik kepada adat dan adab kita orang Melayu. Sebab kebanyakannya boleh katakan majoriti orang lah ni budak-budak TikTok ni, dia tak tahu dah capar tu apa, dia tak tahu dah. Yang dia tahu kasut boot, kasut loafers, kasut Nike itu saja. Sedangkan capar adalah identiti kita.
bangsa kita di tanah berdaulat ni. Ya. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.